Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Fatimah binti Abdul Wahab, pemegang nombor metrik 2020987437. Assalamualaikum. Saya Intan Nur Adisha Hanum binti Muhammad Rosli, pemegang nombor kad metrik 2020375397. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Umarini binti Maknawi, memegang kad pelajar 2009599381. Tajuk pembentangan kumpulan kami pada hari ini ialah aplikasi khiyar dalam transaksi muamalat. Okey. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang khiyar ni, mari kita kenal apa itu khiyar. Khiyar ni menurut pengertian istilah syarak ialah seseorang itu berhak memilih sama ada untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang dijalankannya dengan syarat khiyar tersebut adalah daripada jenis khiyar syarat, khiyar aib, khiyar majlis, khiyar ru'yah, khiyar ta'yin, lepas tu dan lain-lain. Dari itu khiyar juga membawa maksud, membawa pengertian penjual dan pembeli ni dapat memilih antara dua hal, iaitu sama ada ingin meneruskan jual beli atau menarik balik urusan jual beli tersebut. Hukum jual beli dalam Islam adalah harus berdasarkan dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis ini riwayat daripada Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Kita masuk kepada khiyar yang pertama, iaitu khiyar majlis. Di mana khiyar majlis ini membawa maksud di mana penjual dan pembeli ini boleh memilih sama ada mereka ingin meneruskan jual beli atau meneruskan jual beli tersebut ataupun membatalkan selama atau selagi kedua-duanya masih berada di dalam majlis dan di tempat yang berlangsung akad jual beli, dan selagi mana mereka belum meninggalkan majlis tersebut. Hukum khiyar majlis dalam Islam adalah harus berdasarkan hadis daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu maksudnya berjual beli dengan khiyar selama ia tidak berpisah atau salah seorang berkata kepada yang lain, iaitu pilihlah. Seterusnya kita masuk kepada pada syarat khiyar majlis, iaitu pertama, jual beli dengan khiyar majlis selama mana ia tidak berpisah atau salah seorang berkata kepada yang lain, pilihlah. Ini yang membawa maksud berpisah dari tempat akad itu ialah pertama, mengikut adat kebiasaannya. Sekiranya kedua-dua penjual dan pembeli ini dianggap sudah berpisah, maka mereka tidak boleh lagi melakukan transaksi khiyar ini. Kedua, sekiranya tempat ataupun majlis ataupun kedai itu kecil, maka dianggap selesai khiyar tersebut apabila salah satu daripada mereka ni keluar daripada kedai itu. Ketiga, kalau kedai itu ataupun tempat itu besar atau berada di tempat yang lapang seperti jualan di padang ataupun di mall yang besar, maka tidak boleh khiyar lagi setelah salah seorang daripada mereka tu beredar 2 atau 3 langkah daripada tempat itu. Baiklah, sekarang kita lihat kepada apa itu khiyar syarat. Menurut Syed Sabit, khiyar syarat adalah suatu khiyar di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu. Walaupun waktu tersebut lama, salah seorang daripadanya atau keduanya mempunyai hak untuk membatalkan kontrak atau meneruskannya. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahawa khiyar syarat
adalah suatu bentuk khiyar di mana pihak yang melakukan akad jual beli boleh memberikan persyaratan bahawa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dalil bagi hukum khiyar syarat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, yang bermaksud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan. Riwayat Bukhari Muslim. Khiyar syarat disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan waktu yang telah ditentukan. Kita teruskan kepada tujuan. Tujuan khiyar ini adalah untuk memberi peluang kepada penjual dan pembeli supaya tak terburu-buru dalam membuat satu keputusan, bagi membolehkan mereka berfikir dulu dan buat keputusan yang sebaik-baiknya. Di dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah tahun 1990 menyebutkan bahawa diharuskan mengadakan syarat bagi pilihan, iaitu khiyar, untuk membatalkan akad, dan pihak yang telah diberi pilihan tersebut sama ada memilih meneruskan atau menfasahkannya. Perbezaan pendapat ulama tentang tempoh masa khiyar. Para ulama sebenarnya berbeza pendapat dengan jumlah hari yang dijadikan tempoh waktu dalam khiyar syarat. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahawa tempoh waktu dalam khiyar syarat tidak lebih dari 3 hari. Menurut mereka, tempoh waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan pembeli jika pembeli ini ada masalah. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam syarak bahawa sesuatu yang telah ditetapkan sebagai hukum pengecualian tidak boleh ditambah atau dikurangi serta diubah. Oleh kerana itu, apabila melebihi waktu 3 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam hadis, maka akad jual belinya dianggap sah. Sedangkan Abu Yusuf Muhammad, iaitu keduanya merupakan murid Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak meletakkan had tempoh hanya 3 hari sahaja, tetapi boleh lebih dari tempoh tersebut. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ni, tujuan disyariatkan khiyar tersebut adalah agar tidak terjadi jual beli yang tergesa-gesa, mesyuarah terlebih dahulu dan terhindar dari tipuan ataupun penipuan. Sekarang kita pergi kepada contoh soalan yang berkaitan dengan khiyar syarat, iaitu syarat penamatan khiyar dan faktor yang menyebabkan berlaku penamatan khiyar syarat. Penamatan tempoh khiyar syarat. Yang pertama sekali adalah pembeli terima akad atau fasah sewaktu dalam tempoh khiyar dibuat. Seterusnya, masa akad berakhir atau akad dibatalkan dianggap sah oleh pemilik khiyar, baik melalui pernyataan atau tindakan. Berlakunya tempoh khiyar tanpa kelulusan dan tanpa pembatalan. Objek yang diperjualbelikan hilang atau rosak di tangan yang berhak khiyar. Apabila khiyar milik penjual, maka jual beli menjadi batal. Sedangkan apabila milik pembeli, maka jual beli hukumnya menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli. Seterusnya, pemilik hak khiyar meninggal dunia. Menurut Hanafi dan Hambali, menurut mereka, khiyar syarat
tidak boleh diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan menurut Maliki dan Syafi'i adalah sebaliknya, iaitu hak khiyar tidak batal dan boleh diwariskan kepada ahli waris. Kerana khiyar syarat itu merupakan hak yang lazim terdapat pada ma'qud alaihi, iaitu objek akad. Seterusnya kita pergi kepada khiyar aib. Khiyar aib ialah kuasa pihak pembeli untuk memilih sama ada ingin meneruskan atau membatalkan sesuatu akad dengan sebab ada kecacatan pada barang yang dibeli. Soalan yang terakhir ialah cara mensabitkan khiyar aib. Cara yang pertama ialah kecacatan tersebut hendaklah berlaku pada tangan penjual, sama ada berlaku pada masa akad ataupun sebelum akad. Jika terdapat kecacatan pada barangan yang sudah ada pada tangan pembeli, khiyar aib tidak boleh dilakukan melainkan jika kecacatan tersebut berlaku sebelum atau semasa akad tetapi tidak diketahui oleh pembeli. Cara yang kedua ialah jenis barangan yang dibeli itu tidak ada kecacatan. Hal ini kerana ada lazimnya barangan yang dibeli hendaklah selamat. Cara yang ketiga ialah tidak menggunakan barangan yang dibeli. Sekiranya barangan yang dibeli itu telah digunakan seperti menggunakan kereta, hak pemulangan barangan yang cacat itu dikira batal kerana ada tanda-tanda pembeli meredainya. Cara yang terakhir ialah pembeli haruslah memberitahu dengan segera tentang kecacatan yang berlaku pada barangan yang dibeli supaya ingin memilih sama ada ingin mengambil juga barangan tersebut ataupun meninggalkannya dan mendapatkan balik ganti rugi. Jika pembeli lewat memberitahu tanpa sebarang keuzuran, barangan tersebut tidak boleh dipulangkan kembali dan pembeli tidak berhak untuk meminta ganti rugi. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Soalan yang seterusnya ialah syarat dibenarkan khiyar aib. Syarat yang pertama ialah dapat dibuktikan kecacatan tersebut sememangnya sedia ada. Maksudnya, kecacatan tersebut wujud pada barangan yang dijual sebelum diterima oleh pembeli. Tidak kira sama ada kecacatan tersebut berlaku sebelum atau sesudah memeterai kontrak. Sebabnya, sebelum barangan yang dijual itu diterima oleh pembeli, barangan tersebut masih berada dalam tanggungan penjual. Tetapi, jika kecacatan tersebut berlaku selepas barangan diterima, pembeli tidak berhak menuntut khiyar. Cuma, jika kecacatan ini berpunca daripada sesuatu sebab yang berlaku sebelum ia diterima oleh pembeli, contohnya, selepas membeli suatu barangan, pembeli mendapati barangan tersebut berkarat dan apabila diteliti, ia didapati terdedah kepada air sebelum penerimaan. Dengan ini, pembeli berhak memulangkan semula barangan tersebut kerana kecacatan tersebut berpunca daripada sesuatu ketika ia berada di tangan penjual. Seterusnya, syarat yang kedua ialah berdasarkan amalan perniagaan, kecacatan tersebut dianggap sebagai kecacatan yang boleh menjelaskan nilai barangan. Tidak kira sama ada kecacatan tersebut menjejaskan fizikal barangan ataupun tidak, ini kerana jual beli adalah suatu sistem pertukaran dan perkara yang diambil kira dalam jual beli ialah nilai barangan. Cara untuk mengukur nilai ini pula melalui pengalaman para peniaga yang berkemahiran. Justeru, jika kecacatan tersebut hanya menjejaskan fizikal tanpa menjejaskan nilainya, pembeli tidak berhak memulangkannya semula. Jika kecacatan tersebut menjejaskan tujuan pembeli untuk membelinya, contohnya seorang pembeli ingin membeli seekor kambing untuk tujuan korban, kemudian dia mendapati sebahagian telinga kambing tersebut terputus. Dengan ini, pembeli berhak memulangkan semula kambing tersebut kerana ia tidak boleh digunakan untuk tujuan korban. Tetapi, jika tujuan kambing tersebut dibeli bukan kerana korban yang diwajibkan, contohnya hanya untuk mendapatkan dagingnya sahaja, kecacatan itu tidak diambil kira dan pembeli tidak berhak memulangkan semula kambing tersebut kerana ia tidak menjejaskan tujuan pembelinya. Syarat yang terakhir ialah pada kebiasaannya kecacatan tersebut tidak wujud. Contohnya, seorang pembeli
seorang pembeli ingin membeli sebuah kereta daripada wakil pengedar. Kemudian mendapati tayar kereta tersebut telah pembotak. Pembeli tersebut berhak memulakan semula dan membatalkan jual beli tersebut kerana kecacatannya. Lain pula jika dia membeli kereta terpakai dan kemudian mendapati tayar kereta tersebut botak, pembeli tidak berhak untuk menuntut khiyar aib kerana barangan terpakai biasanya mempunyai kecacatan sedemikian. Okey, hikmah khiyar ni dalam urusan jual beli dalam Islam ni, pertama, hikmah pertama adalah untuk mendidik masyarakat kita ni, masyarakat Islam ni agar berhati-hati dalam melakukan urusan jual beli. Okey, agar berhati-hati dalam melakukan urusan jual beli. Kedua, hikmah yang kedua adalah untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya unsur penipuan dalam jual beli. Berlakunya unsur unsur tindas menindas, unsur riba dalam jual beli. Ketiga, mendidik penjual dan pembeli ini agar bersikap jujur dalam menjelaskan kualitas barang dagangannya kepada pembeli, supaya tidak berlakunya penipuan. Dan keempat, iaitu menghindarkan terjadinya penyesalan di kemudian hari bagi penjual dan pembeli. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, barang siapa mencabut iaitu jual beli terhadap orang yang menyesal, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut kerugiannya, berdasarkan hadis riwayat Al-Bazar. Jelaslah khiyar ni dalam Islam sangat membantu umat Islam dalam urusan jual beli. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.